Okey, faham? Dan dalam Imam Rafi'i kata sekali cukup. Dan sebagian ulama Syafi'i pun tarjihkan sekali pun okey. Faham? Sebab yang kita baca tadi tu, hadis tadi tu, itu adalah hadis mauquf. Hadis mauquf maksudnya dia adalah perkataan Sayyidina Abdullah bin Umar, bukan perkataan Nabi SAW. Sebab itu sebahagian ulama Syafi'i mereka tarjih sekali pun sudah memadai. Faham? So maknanya kalau ada orang buat sekali, benda tu dia tak jadi besar sangat isu dia. Sebab orang yang mengatakan sekali sudah memadai pun mempunyai dalil, seperti mazhab-mazhab yang lain. Faham? So kalau orang tu dia buat sekali, dia dah pernah buat sekali je sebelum ni, biarkan je lah. Maknanya kita hukum tayamum yang dia buat tu sah atas qaul muqabil yang mengatakan sekali pun sudah memadai. Sebab dia kata yang penting tu ialah rata. Tanah tu meratai kawasan yang sepatutnya disapu. Nak tepuk sekali ke, dua kali ke, yang pasti tanah cukup. Faham? Cuma ulama yang mengatakan dua kali, dia kata sebab kebiasaannya nak boleh rata dua anggota ni, tiga lah kalau campur dua tangan ni, sekali memang ghalibnya memang tak cukup. Khususnya kalau dia pakai tangan. Kalau ditepuk tu pakai tangan, dua sekali memang tak akan memadai untuk membekalkan tanah yang kita perlukan. Dia mesti dua kali. Jadi dua kali tu atas ghalib. Macam ghalibnya dua kali itu tidak dapat dielakkan. Faham? Okey? Lagi? Wa yuqaddimu yaminahu wa 'ala wajhihi. Jadi kalau nak tayamum sampai ke pergelangan tangan, itu ikhtiar Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau orang tu dia nak amalkan pendapat tu, dia amalkanlah. Tapi dia jangan membid'ahkan orang yang buat sampai siku. Faham? Sebab yang sampai buku lali tu, yang sampai pergelangan tangan pun, dia adalah pendapat ulama yang muktabar. Bahkan Imam Nawawi sendiri dalam Majmu' mentarjihkannya. Seterusnya, dan ia mendahulukan bahagian kanannya dan bahagian sunat. Wa yuqaddimu yaminahu, dan bahagian atas. ma'ruf lah. Dalam bersuci, suci benda besar, mulakan kanan dulu. Lagi wa a'la, dan bahagian atas wajahnya. dia kias dengan wuduk. Seperti mana disunatkan masa wuduk baca bismillah, tayamum baca bismillah. Semasa wuduk disunatkan mulakan kanan, dalam tayamum pun sama. Masa wuduk disunatkan mula daripada dahi atas, maka dalam tayamum pun sama. Jadi dia punya ilah dia kenapa buat macam ni. Kenapa kata sunat? Sebab kita samakan dia dengan wuduk. Sebab ini pun bersuci, ini pun bersuci, maka dimulakan apa benda dengan wuduk. Dikiaskan dengan wuduk. Okey. Wa yukhaffifu al-ghubara, dan ia disunatkan untuk menipiskan menipiskan. Wa yukhaffiful ghubar, menipiskan. Sama ada dia nipiskan macam ni ataupun ditiup, semua boleh. Faham? Yang penting menipiskan tu berlaku. Wa yukhaffiful ghubar. Kenapa disunatkan buat macam tu? Kenapa? Supaya tak buruk sangatlah muka dia dengan tanah. Kalau tanah tu banyak sangat, dia tepuk kat muka dia, dia jadi buruk lah, kotor. Jadi dia nipiskan lah. Ada hadis pun yang menyarankan supaya dinipiskan tanah ketika seseorang itu tayamum. Okey, sekarang ni ada satu isu yang menarik. Dalam bab wuduk kita belajar makruh kita buang air wuduk. Betul tak? Kita buang dengan cara apa? Dua cara. Pertama, lap, mengeringkan. Yang kedua, nafad. Nafad tu dia buat macam ni.
buang air, ataupun dia buat pakai tangan dia ke, atau dua cara lah, satu dengan mindil, satu lagi dengan renjis. Di sana ada pelbagai pendapat kan. Antara dua ni, macam contohnya renjis, ada ulama, Imam Nawawi pilih mubah, hukumnya harus. Faham? Hukumnya harus, tak ada makruh. Ada ulama kata makruh, khilaful aula. Namun dia punya alasan mereka yang kata makruh tu, apa dia? Kerana apa? Kerana perbuatan itu adalah perbuatan menghilangkan kesan ibadat. Air wuduk tu kan air ibadat. Dia pergi lap, maka dia telah menghilangkan kesan ibadat. Okey. Adakah isu tu akan sama juga dalam bab tayamum? Dalam bab tayamum, adakah tanah tayamum itu disunatkan biar, tak payah lap, tak payah hilangkan, ataupun bagaimana? Dalam Mughni ada sebut satu masalah. Dia kata disunatkan, dia kata fal ahab, dia kata fal ahab, yang disukai, supaya jangan dibuang tanah atas anggota tayamum dia selagi belum habis semayang. Maksudnya dia tayamum, dia semayang dulu, lepas semayang baru dia buang tanah tersebut daripada tubuh dia. Dia buang lah. Sebab tanah ni dia bukan macam air kering. Tanah tak boleh kering. Kalau selagi dia tak gosok memang tak hilang. Faham? Jadi menghilangkannya tu perlulah. Cuma disunatkan biar dulu sehingga dia semayang, habis semayang baru dia buang. Begitulah yang dinyatakan di sini. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya, wa muwalatu tayammumi kal wudu. Apa maksud dia? Dalam tayamum ni perlu mualat tak? Isu perlu mualat tak dalam tayamum sama macam isu perlu tak mualat dalam wudu. Cuba tengok dalam bab wudu, di sana ada dua qaul. Qaul qadim, mualat dalam wudu adalah wajib seperti mana mazhab Maliki, dan qaul jadi Imam Syafi'i, mualat dalam wudu adalah disunatkan sahaja. Samalah juga ceritanya dalam bab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam bab apa? Tayamum. Sama juga kita kata dalam bab tayamum ada dua qaul. Mualat tu ada kata wajib, ada kata sunat. Pendapat yang muktamadnya dia adalah sunat. Faham? Okey. Qultu? Qultu wa kadza al-ghusl. Begitulah juga mandi pun sama. Mana kita gabungkan tiga tu, ringkaskan, disunatkan berturut-turut ketika pertama ambil wudu, kedua ketika mandi junub, mandi hadas, yang ketiga dalam tayamum. Dalam tiga-tiga jenis bersuci ni disunatkan berturut-turut. Faham? Dia punya hukum sama. Qultu wa kadzal ghusl, itu faedah tambahan daripada Imam Nawawi. Beliau memberi tambahan catatan bahawasanya seperti mana kita bicara dalam bab tayamum, maka samalah juga dalam bab apa? Dalam bab mandi, iaitu disunatkan muwalat di dalam mandi, ketika mandi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Sebelum kita pergi lagi ke depan, saya nak baca di sini tentang kaifiat tayamum. Tayamum ni macam mana cara dia? Cara sapu dia. Khususnya tangan. Muka tak ada apa bezanya, tangan. Cuma masa kita tayamum kena ambil perhatian kawasan mana? Kawasan yang kemungkinan tak kena tangan. So kena jaga-jaga, iaitu kawasan ni. Kawasan ni bawah apa? Bawah daripada hidung. Maknanya bila dia sampai kat hidung tu, dia kena tekap sikit supaya kena, faham? Bawah ni. So, kalau dia buat straight je tak kena kan? Kena tak? Hidung panjang lagi tak kena.
Tak kena. Sebab ada hidung kat sini. Yang bawah ni tak kena. So bila sampai kat sini kena tu masuk tekap tu. Supaya benda tu kena. Okey. Sekarang ni kaifiat. Dia ada pelbagai cara nak sapu yang disebut oleh ulama. Antara yang disebutkan di sini, wasuratu an yad'a butuna asabi'il yusrasi wal ibham. Dia kata dia meletakkan jari jemarinya selain daripada ibu jari. Dia letakkan di belakang jari jemarinya yang tangan kanan selain daripada ibu jari. Macam ni. Selalu saya ajar macam ni. Macam ni pun boleh tak? Sekira-kira tidak keluar ruas-ruas jari kanan daripada ibu jari, daripada jari telunjuk kiri, dan tidak keluar jari telunjuk kanan daripada ruas-ruas jari kiri. Maksudnya sini letak, kira semua ni duduk dalam. Faham? Semua dia punya jari jemari ni duduk dalam, jangan keluar. Kemudian setelah diletak kat situ, wa yumirruha ala dhahri kaffihil yumna, maka dia larikkan ke belakang. Faham? Kaffihil yumna, kaffihil yumna. Fa idza balagal qu', bila sampai kepada qu', dhamma atrafa asabi'ihi ila harfi zira', dia genggam. Wa yumirruha ila al-mirfaq, sampai siku. Thumma yudiru batna kaffihi ila batna zira'. Sini. Kemudian fa idza balagha amarra ibham al-yusra ala ibham summa yufar. Bagus juga cara dia. Tak pernah ajar cara macam ni. Jadi cara dia, mula-mula letak macam ni. Faham? Semua jari masuk. Semua jari masuk. Semua ruas masuk. Kemudian dia lerikkan. Lerek sini. Bila sampai je dekat pergelangan tangan, dia genggam. Digenggam sampai sini, lebihkan siku. Kemudian dia pusing macam ni. Ni pula kan, dia pusing, dia lalukan pula atas ni. Bila sampai sini, dia kata lalukan dalam keadaan ibu jari angkat, jangan pakai lagi. Bila dah sampai kat sini, dia apa juga cara boleh, janji kata. Faham? Tapi ini salah satu kaifiat yang disebut. Yang biasa saya ajar macam ni. 3 jari ni, 3 jari ni. Bawah sampai bawah sini, kita pusingkan ni. Faham? Lepas tu kita guna pula ni jari ni yang belum pakai. Sampai sini. Ni. Tapi yang ni tak kena. Ini pusing, tapi yang ni tak kena. Tak. Cara ni lagi bagus lah. Ni. Jadi dia kena lalukan supaya apa? Kena juga belakang ibu jari dia. Sampai sini dia genggam, sini betul dia pusing ni pula. Ni atas ni. Betul dia balah untuk apa? Dia balah ni. Okey, itu yang disebutkan di sini. Kalau kita lain, kamu akan tengok 2-3 kaifiat. Kaifiat tu diajar supaya kita ni tak guna tanah banyak kali. Boleh je kalau nak buat. Mana? Banyak kali tepuk. Sampai rata. Tu ambil pula tepuk. So dia jadi banyak pakai lah, banyak kali dia punya action dia. Bas.
Baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ansyadana asy-syaikhul ustadzu Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah taala. Dan ini a'la rutbatan bil maratibi wa min dunihi izin ula bil mawakibi. Bunda, saya ni macam mana? Dan ilmi Apa dia? Zal ilmi a'la rutbatan bil maratibi. Itu permulaan saya dia. Zal ilmi. Jazah. Jazu. Zal ilmi a'la martaban apa? A'la rutbatan. Bil maratibi. Lagi? Wa min dunihi izin ula bil mawakibi. Wa min apa? Wa min dunihi Wa min dunihi. Lagi? izin ula bil mawakibi. Izzun ula fil mawakibi. Seterusnya? Wa zu ilmi yabqa izuhu mutadha'ifan. Wa zul jahli ba'da al-mauti tahta tayaribi. Tayaribi. Lagi? Lain kata la yarju madahu manir taqa. Rukiya walikin mulki walil kataibi. Ni macam air kemboja ke benda apa ni? Tak jelas. Saya pun tak tahu hantar baca perkataan apa. Saya Arab kan, saya kemboja. So baca ni. Tak jelas baca benda apa. Baca syair tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa insyadana Syekhul Ustadzu Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah taala. Zal ilmi a'la rutbatan Zal ilmi. Zal ilmi. Betul ke? Ha? Za tu, ha? yani anna Ha. Ya. Dia kalau dia marfu' dia macam za, macam zu. Kecuali dia isim syarat. Mana? Zal ilmi a'la rutbatan fil maratibi wa min dunihi izzul ula fil mawakibi. Anna hadha al-ilma manzilatuhu a'la al-manazil wa ashrafha wa kullu al-ma'ali wal riyasat fil jama'at dunahu fi syaraf wa rutbah. Jadi tak betul lah baca zal ilmi, zal ilmu baca dia. Faham? Baca dia yang betul zal ilmu. Za tu isi syarat. Faham? Maksudnya hazal ilmu. Dia tak tulis ha. Za. Ha tambih tu tak ada. Maksudnya zal ilmu. Kalau zal ilmi maknanya orang yang ada ilmu. Bukan dia nak terangkan orang yang ada ilmu. Orang yang nak ada ilmu kat bawah tu. Zal ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang tinggi martabatnya di antara martabat-martabat. Faham? Wa min dunihi, di bawahnya izzul ula fil mawakibi, kemuliaan, ketinggian yang ada pada kumpulan-kumpulan manusia. Ketinggian ilmu tu berada di atasnya. Faham? Ilmu itu adalah sesuatu yang tinggi martabatnya di antara martabat-martabat. Berada di bawahnya semua kemuliaan dan ketinggian yang ada pada kumpulan-kumpulan manusia. Maksudnya manusia-manusia yang mulia. Kemuliaan ilmu tu, mereka ni, kemuliaan mereka berada di bawah lagi daripada kemuliaan ilmu. Faham? Itu maksud dia. Lepas tu fadhul ilmi yabqa izzuhu mutadha'ifan
Wadul jahli ba'dal mauti tahta tayaribi. Maka orang yang, ini baru betul. Maka orang yang berilmu, zu dengan makna sahib. Fasahibul ilmi, maka orang yang memiliki ilmu kekallah oleh kemuliaannya berganda-ganda. Tadhaif. Maksud kemuliaannya bukan makin menurun, makin bertambah. Wadul jahli, dan orang yang jahil selepas mati berada di bawah tayarib, jamak turab, berada di bawah tanah. Oh, panjang syair dia. Sekarang ni, ke depan ni semua dia akan bagi targhib apakah kelebihan-kelebihan ilmu. Sebelum ni kan dia telah nyatakan formula bagaimana seorang itu dia nak memusnahkan kemalasan yang ada dalam diri dia. Di cara dia nak musnahkan, dia ambil lah tahu tentang kelebihan-kelebihan ilmu. Dia kata apa? Fayambaghi lil muta'allimi an yanfa'a nafsahu 'ala at-tahsili wal jiddi wal muwadhaba bit ta'ammuli fi fadailil ilmi. Sebab itu sekarang ni daripada semalam kita baca semua menyatakan tentang kelebihan ilmu. Semua menyatakan tentang ilmu supaya kita boleh bangkitkan balik semangat daripada tak nak kepada nak. Dia panjang lagi syair dia. Sambung lagi. Panjang sampailah fasal yang ke seterusnya pada muka 42. Jadi targhib dulu. Targhib dulu. Dia banyak bawa syair lah dan nasihat. Kemudian barulah dia ajar bagaimana sepatutnya satu orang tu belajar. Maksudnya dia belajar tu macam mana cara dia. Dia nak mula sabak hari apa, macam mana kadar sabak dia, dan seumpamanya supaya dia belajar tu dengan sistem yang betul. Kalau rajin saja belajar sistem tak betul pun tak dapat arah. Panjang. Wallahu a'lam bissawab.